Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Saya Nurfizanah binti Nur Abidin bersama dengan ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Imtiaz dan Nurul Hazikah akan membentangkan penghasilan buku cerita kecil kanak-kanak kami yang bertajuk Hikayat Dunia Manis. Buku cerita yang kami hasilkan ini ialah bertemakan kepentingan anak-anak untuk mendengar kata dan nasihat kedua ibu bapa agar tidak berlakunya perkara buruk yang tidak diingini. Hal ini kerana setiap nasihat dan teguran ibu bapa mempunyai alasan dan sebabnya yang tersendiri. Menurut Ni Hasan Basri, Ni Abdul Kadir 2007, sinopsis merupakan sebuah huraian pendek yang akan memberikan gambaran kepada keseluruhan karya atau ringkasan tentang perkara yang penting dalam buku atau cerita. Oleh hal yang demikian, sinopsis bagi cerita Hikayat Dunia Manis ini ialah sebuah kisah yang menceritakan tentang sekumpulan kanak-kanak yang tersesat di dunia fantasi yang dikenali sebagai dunia manis. Mereka selalu bermain di taman permainan pada waktu senja walaupun ibu mereka sering menasihati mereka untuk pulang segera ke rumah sebelum menjelang waktu senja. Namun, bahana daripada kedegilan mereka telah memasuki dunia yang dipenuhi dengan makanan manisan yang dipanggil sebagai dunia manis dan merupakan perkara baharu buat mereka. Walaupun mereka tersesat ke tempat yang baharu, kanak-kanak ini terlihat sangat gembira kerana mereka boleh menikmati banyak makanan manis yang enak dan lazat serta semua penduduk dunia manis melayan mereka dengan sangat baik kecuali Encik Coklat. Latar ialah keterangan mengenai waktu, ruang dan suasana terjadinya sesuatu peristiwa. Dalam drama, latar ialah gambaran yang tersedia di belakang prop. Latar berperanan untuk mengembangkan watak dan perwatakan, di samping dapat mengembangkan tema, persoalan dan plot. Latar terbahagi kepada 3, iaitu latar masa, latar tempat dan latar masyarakat. Kita beralih pula kepada latar masyarakat. Latar masyarakat ialah keadaan masyarakat di tempat cerita berlaku. Oleh itu, latar masyarakat bagi cerita ini ialah masyarakat yang beramah mesra terhadap tetamu. Hal yang demikian kerana kebanyakan daripada penduduk dunia manis itu menyapa Amin, Hadi dan Kenanga dengan sangat ramah. Seterusnya, masyarakat yang mempunyai sifat simpati atau belas kasihan. Hal ini jelas ditunjukkan pada ayat selepas mendengar pujuk raya Encik Coklat, penduduk berasa agak simpati dalam buku cerita Hikayat Dunia Manis. Selain itu, masyarakat yang membantu orang dalam kesusahan. Penduduk dunia manis telah membantu Amin, Hadi, Kenanga dan Encik Coklat ketika ditimpa masalah dan berada dalam kesusahan. Contohnya, pada ayat, mereka bersetuju untuk membantu lalu memikirkan idea. Di samping itu, masyarakat yang bekerjasama. Penduduk dunia manis saling bekerjasama dalam menangani masalah yang dihadapi. Hal ini dapat dilihat pada ayat Encik Coklat bersama-sama dengan penduduk dunia manis pun menyibah air ajaib ke Ratu Kek. Dan akhir sekali, masyarakat yang baik hati. Penduduk dunia manis termasuk Encik Coklat sangat baik hati kerana telah menyelamatkan Amin, Hadi dan Kenanga daripada Ratu Kek yang kejam. Baiklah, sebelum saya membincangkan tentang persoalan yang terdapat dalam cerita ini, saya akan memberi sedikit pengenalan tentang apakah itu persoalan kerana bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Persoalan merujuk kepada perkara kecil yang ada hubungannya dengan tema sesuatu karya. Kebiasaannya, persoalan yang terdapat dalam sesebuah karya adalah lebih daripada satu. Namun begitu, panjang karya juga mempengaruhi bilangan persoalan yang terdapat di dalamnya. Sebagai contohnya,
cerita yang panjang seperti novel akan mengandungi lebih banyak persoalan berbanding cerita pendek seperti buku cerita. Selain itu, persoalan juga wujud dalam sesebuah karya dengan tujuan bagi memperkukuhkan serta menghidupkan tema yang terdapat dalam sesebuah karya tersebut. Antara persoalan yang terdapat dalam cerita ini adalah penampilan tidak melambangkan sikap sebenar seseorang. Sebagai contoh, walaupun Encik Coklat mempunyai perwatakan yang menakutkan, namun begitu, Encik Coklat jugalah yang telah membantu Amin, Hadi dan juga Kenanga untuk membebaskan diri daripada tawanan Ratu Kek. Pada bab yang kedua, kebanyakan daripada penduduk dunia manis telah menyapa Amin, Hadi dan juga Kenanga dengan mesra. Namun begitu, Encik Coklat hanya memandang sahaja mereka bertiga dengan pandangan yang tajam. Pada bab yang keempat, Amin, Hadi dan juga Kenanga telah ditangkap oleh Ratu Kek dan dipenjarakan selama 3 hari. Namun begitu, Encik Coklat yang dianggap menakutkan telah datang menyelamatkan mereka untuk keluar dari penjara tersebut. Baiklah, antara persoalan lain yang terdapat dalam cerita ini adalah kerjasama untuk menentang pemimpin yang zalim. Persoalan ini dapat dilihat pada bab yang kelima semasa Encik Coklat bekerjasama dengan penduduk dunia manis untuk menyimbah air ajaib kepada Ratu Kek bagi mengalahkannya. Akhir sekali, persoalan yang terdapat dalam cerita ini adalah penyesalan atas kedegilan diri yang tidak mendengar nasihat ibu bapa. Sebagai contohnya, pada bab yang kelima, semasa Amin, Hadi dan juga Kenanga telah pulang ke dunia asal mereka, Amin, Hadi dan juga Kenanga telah berjanji untuk mendengar nasihat dan juga kata-kata ibu bapa mereka. Selain itu, mereka juga berjanji agar tidak mengulangi kesilapan yang telah mereka lakukan. Seterusnya, aspek yang telah kami kaji dalam buku cerita ini adalah watak dan juga perwatakan. Terdapat 5 watak utama dalam cerita ini, iaitu Amin, Hadi, Kenanga, Encik Coklat dan juga Ratu Kek. Baiklah, pertama sekali, watak utama yang terdapat dalam cerita ini adalah Amin. Amin merupakan seorang budak yang berumur 6 tahun. Amin sangat gemar untuk mencuba perkara-perkara yang baharu. Amin juga merupakan budak yang degil kerana tidak suka mendengar kata ibu bapanya. Baiklah, watak utama yang seterusnya adalah Hadi. Hadi juga merupakan kanak-kanak lelaki yang berumur 6 tahun. Hadi merupakan seorang yang berfikir rasional. Namun begitu, Hadi merupakan seorang yang mudah terpengaruh kerana dia hanya menuruti saja kata kawannya, iaitu Amin. Baiklah, watak utama yang ketiga adalah Kenanga. Kenanga merupakan seorang kanak-kanak perempuan yang berumur 6 tahun. Kenanga merupakan seorang yang bersifat lemah lembut. Namun begitu, Kenanga juga merupakan seorang yang berani untuk mencuba perkara-perkara baru. Baiklah, watak utama yang seterusnya adalah Encik Coklat. Encik Coklat merupakan seorang penduduk di dunia manis yang berwajah bengis. Encik Coklat merupakan seorang yang baik hati. Encik Coklat juga merupakan seorang yang berani kerana Encik Coklat berani untuk menentang Ratu Kek yang jahat itu. Baiklah, watak utama yang terakhir adalah Ratu Kek. Ratu Kek merupakan seorang yang sangat bengis terhadap kanak-kanak. Selain itu, Ratu Kek juga turut dibenci oleh penduduk di dunia manis. Selain itu, Ratu Kek juga merupakan seorang yang kejam terhadap kanak-kanak kerana Ratu Kek telah mengurung Amin, Hadi dan juga Kenanga di dalam penjara untuk tempoh masa yang lama. Nilai yang dapat dicontohi oleh pembaca daripada hasil buku cerita kami ini adalah nilai bekerjasama. Nilai bekerjasama ini dapat kita lihat ketika Encik Coklat bersama-sama dengan penduduk dunia manis bekerjasama untuk menyimpahkan air ajaib ke atas Ratu Kek yang sangat kejam itu untuk dihapuskan dari dunia manis. Daripada situ, dapat kita lihat bahawa kuatnya semangat bekerjasama mereka ini demi mendapatkan kebaikan bersama. Nilai yang seterusnya yang dapat diperoleh merupakan nilai sifat simpati dan juga belas kasihan. Nilai ini dapat kita lihat ketika penduduk dunia manis berasa simpati dengan wujud rayu yang dilakukan oleh Encik Coklat. Oleh sebab itu, mereka ini telah bersetuju untuk memberikan bantuan kepada Encik Coklat dan bersama-sama untuk memberikan idea bagi menghapuskan Ratu Kek dari dunia manis. Nilai yang seterusnya yang diperoleh daripada cerita ini adalah nilai baik hati. Sebagai contoh,
Encik Coklat bersikap baik hati dengan memberikan bantuan untuk membebaskan Amin, Hadi dan juga Kenanga yang ditahan dalam tahanan penjara Ratu Kek yang sangat kejam itu. Pengajaran yang dapat dijadikan teladan melalui cerita ini ialah kita mestilah bekerjasama dan juga saling tolong-menolong untuk menjayakan sesuatu misi. Sebagai contoh, penduduk Dunia Manis saling bekerjasama untuk menyimbahkan air ajaib ke atas Ratu Kek bagi menghapuskan Ratu Kek yang sangat kejam itu dari Dunia Manis. Pengajaran yang seterusnya yang dapat diperoleh melalui cerita ini ialah kita sebagai seorang anak mestilah mendengar kata dan juga nasihat kedua ibu bapa kita. Sebagai contoh, sejak kejadian Amin, Hadi dan juga Kenanga masuk ke dalam dunia manis akibat tidak mendengar nasihat ibu bapanya. Oleh itu, mereka telah menyesal dan juga mendengar kata-kata dan juga nasihat ibu bapa mereka agar tidak mengulangi lagi kesilapan yang sama.